Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good morning to everyone in this class. We're going to continue with another step, calibrations. I have mentioned some introduction about the calibration in the last class. The calibration is one of the experimentation actually. Before we do calibration, we have to plan the experimentation. Of course, when I say experimentation, experiment, there is a few step before the experimentation, which is the experimental test plan. So for calibration also we have to plan for the plan for we have to plan for the experiment. Okay, so in the calibration there's a few more terminology. Okay, yang saya mention in the previous lecture. One of it is the standards. Bila sebut calibration ni sebenarnya kita nak tentu ukur, make sure that kalau untuk measurement, kita nak make sure instrumentation yang kita ada tu betul-betul memberikan bacaan yang tepat, most accurate reading for the tools that we use. Bila saya sebut tool instrumentation ni, saya maksudkan measurement instrumentation lah, measurement system tu. So output dia mesti tepat. So macam-macam kita pastikan output tepat, kita kena buat calibration lah. So untuk buat calibration ni kita kena sama ada kita buat sendiri test dia ataupun kita gunakan standard lah. Yang standard pun saya dah mention last class. Kita ada ASTM, kita ada standard. I mean if you can Google, you can find a lot of standards for calibrations. Depend on what kind of calibration that you want. You want to calibrate the length, panjang, ada ni standard dia. You want to calibrate about the vibrations, ni standard dia. You want to calibrate about the spectrum of light, ada standard cara-cara nak buat calibration dia. Okay. So ada dua, satu static calibration dan kedua dynamic calibration. Okay. So untuk static calibration, saya dah mention last class that static ni untuk pembeli ubah ataupun variables yang tidak berubah dengan masa. Itu the key dia. Tolong note key ni. Variables that not depend on time. Okay. By time, mana masa berubah, value dia itu je. Dia tak bergerak pun. Macam panjang, tapi kalau kita kata panjang diameter pokok, saya buat example last class about measuring the diameter of the tree. Tree itu, the diameter of the tree it's actually dynamic because we measure by time. Jadi the dynamic calibration, dynamic pula tu. Tapi kalau kita ambil for a short time, kalau kita measure for a long time like 20 years, 30 years tu jadi dynamic lah. Tapi kalau kita measure for just sekejap je, kita consider that time tu tak berubah. So that's why we say it's a static calibration lah. Apakah contoh-contoh tool yang terlibat dengan static calibration ni? Macam ni, saya ada contoh. Ni punya caliper saya ni yang saya suka tunjuk. Ini contoh static equipment lah. Dia just measure something that not change with time. Apa lagi? Pressure. Pressure ada dua. Kalau pressure dekat dekat stesen minyak tu, itu static. Dia static. Dia maknanya kita measure pressure yang tak berubah dengan masa. Tapi kalau pressure dekat pipeline, untuk pipeline pressure dia always change. Always change depends on the fluid inside the pipeline lah. Kalau dekat oil and gas memang dia high pressure. So always change, the pressure always change. So dalam case ni kita punya pressure sensor tu, mampukah pressure sensor kita capture the changes? How fast can it capture the changes? Sometimes kita punya alat tu tak mampu nak capture dengan cepat. Jadi dia ada lag, lambat sikit dia capture. So itu maksudnya sama ada dia tak calibrated ataupun
memang kemampuan sensor tu tak mampu untuk measure lah. So itu maksud static, the difference between static and dynamic calibration. So untuk static calibration ni hanya magnitude yang diambil kira, nilai je, value sahaja yang diambil kira. Dia tak melibatkan frekuensi, hanya magnitude. Okay. Bawah ni tulis situ, so input value adalah always independent and the measure output always the dependent variables. That's why kita kena tahu lah. Another thing that we have to understand about the static calibration is we apply the known input values and then looking at the output. Kita observe the output dia. Kita bagi nilai yang kita tahu, tengok output dia. Macam mana rupa output dia. Kalau output dia straight line, mana kalau output dia linear, mana bagus lah dia. Okay. Dan dia dalam static calibration ni, kita akan keluarkan satu curve ataupun graph. Curve ataupun curve. Kita sebut curve sebenarnya. Sebenarnya dia adalah graph lah, graph. So kita akan keluarkan graph, dipanggil graph calibration. Ataupun dalam term teknikalnya kita panggil calibration curve. Bila saya sebut calibration curve, it is mean that is a calibration graph lah. Calibration graph. Sebab apa saya sebut curve? Sebab kemungkinan graph ni straight line, kemungkinan graph ni dalam bentuk exponential, kemungkinan dalam bentuk power, many lah. It depends on the equations yang terlibat dalam calibration tu. Okay, now we go to the curve, calibration curve yang saya sebutkan banyak kali tadi. So the calibration curve is actually determine the output display on the measurement. Dia display how output is related to the input. Okay, macam mana dia punya relation itu diberi oleh equation lah. Y equal to fx. Kalau masih ingat lagi lah. So y is the x axis. X axis. Y ataupun fx is the y axis lah. Okay. So it look like this example of the calibration curve. Kita ada fx ataupun y. Kita ada fx dan kita ada x lah, bagi x. So x, fx is depend to the x lah. So when x change, the output value or the fx or y is change lah. The changes dia ada equation dia. We don't know the equation yet unless we don't know the equation yet after we plot and then we can do curve fitting and we can generate the equations. Okay, kita kena plot dulu. Kita tengok dulu giving the input value and then have look on the output and then we plot dia punya value tu. And then now we do curve fitting. Curve fitting ni ada equation untuk develop the curve fitting. Biasa dalam mathematics kita akan gunakan equations. Tapi sebenarnya the simplest way to do curve fitting, you guna Excel lah. You plot dalam Excel. Nanti dalam Excel tu ada function untuk generate graph dan boleh keluarkan curve fitting. Dia akan keluarkan equations untuk graph tu. Tapi kalau graph tu berterabur value dia, contohnya berterabur kan, dia berterabur macam ni kan. Signal dia berterabur, tu maksudnya dia tak ada trend lah. So no trend, so that means there's no relation between input value. Maknanya dia datar kat sini, kat situ, kat sini kan. Berata-rata data dia. So that means that for this relation there's no established ataupun there's no good relation between input and output. Kalau untuk case macam tu lah. Tapi untuk case ni yang saya tunjuk contoh ni, memang nampaklah input and output is totally related between each other. But how is the relation? Is given by y equal to fx lah. Okay, so saya padam lah ini.
padam semua. So, padam mana boleh lah. So, y equal fx, kalau perasan yang kat sini, kalau graph ni, kalau kita panggil calibration curve ni, kalau you tengok, the curve is not constant, dia punya kecerunan, gradient is not fixed at all areas. Maybe at this place, kalau saya boleh tunjuk kat sini, at this range, nampak macam linear. So linear means the gradient is constant. The gradient is constant, straight line. Okay. Kalau sini dia nampak ada curve. So dia agak tak constant. So kalau kita kira gradient, dia akan berlaku perubahan lah. Sini di awal-awal sini dia akan berubah. Ke atas lama-lama makin dia constant lah. Tu dia punya gradient lah. Okay. So untuk kira kita panggil static sensitivity. Nanti kita akan perkenalkan static sensitivity, which is this one. Ni kita panggil static sensitivity. Ini kena kira lah. You will have to know how to calculate this one. I mean K, the static sensitivity at that particular point. Let's say we choose x1. The static sensitivity at x1 is equal to dy over dx at x1. Ambil dah. Kita dah start guna calculation dah ni. we started to have like calculations. I think, but this one is not really advanced lah sebenarnya. So mungkin anda semua ada pernah masuk matematik, additional mathematics, dy dx, okay, dy dx. So for the case of ni, dy dx. Ingat lagi tak ni, dy dx ni? Takut ni sebenarnya, takut awak tak ingat. Kalau tak ingat, beritahu. Tak ingat saya. Tak ingat. Tapi belajar tak dekat sekolah dulu pasal dy dx ni? Additional belajar kan? So hopefully that you can refresh. Tapi of course lah, I will not choose the difficult value for y equal to fx lah. Maybe I just choose something like say x, sorry. For example lah, kalau tu mungkin y equal to x cos 2 kan. Mungkin gitulah kot. As simple as that. So dy dx dia equal to, sudah, silap. So dy dx equal to apa? Siapa boleh jawab sini? Y sama dengan x cos 2. So dy dx equal to 2x. 2x, kan? Okay, thank you. Ada boleh jawab, mana pun boleh lah. So boleh lah saya buat masuk dalam exam nanti. Boleh jawab lah. Takut kan saya bagi soalan tak boleh jawab, kosong pula paper tu. Baik kan saya kan? Saya tanya dulu, boleh jawab ke tak, baru saya boleh tanya dalam soalan. Itulah kan. So kita nak bagi, nak ajar ni, nak make sure that student boleh belajar kan. Kalau tidak nanti sia-sia pula kita ajar. Okay, maksudnya sekarang ni at each points, okay, we can find the static sensitivity dia. Mungkin kalau tengok sini, kalau you tengok kat area bawah ni, saya draw sikit. Kalau tengok sini kat area bawah ni, tak keluar pula. Kat area bawah ni, nampak dia macam kurang sensitif. Apa maksud kurang sensitif? Maknanya kalau kita kita tambahkan input, kita increase input, tengok kat output dia tu. Agak kurang peningkatan dekat output dia. Maknanya dekat early parts of this curve, dia macam kurang sensitif sikit. Just kita naikkan sikit input, naikkan banyak input, tapi yang peningkatan untuk output tu sikit je. Berbanding dengan kawasan ni. Kalau you tengok, dia kecerunan dia bertambah sikit. Maksudnya dekat situ, small value that we give, the smaller value and in the input, we get the higher value for the output.
So at that second part here, the value, the sensitivity is higher. So mungkin kalau kita ada alat, kita ada equipment, kita boleh kata dekat kita punya pengguna, kita kata please use the equipment at the range of 3 to 5. Because at range of 3 to 5, the sensitivity is higher. Kita tulis dalam kita punya spesifikasi. Kita kata bahawa kalau you guna bawah pada 3 tu maksudnya mungkin 3 cm ke 3 lah, mungkin 3 meter ke. Okay. Measure untuk let's say kalau kita pakai untuk pembaris lah, measure untuk 3 meter ke atas sahaja. Kalau measure 3 meter ke bawah, you akan dapat sensitivity yang agak berkurang. Tu maksud dia kat situ. Maksud dia gitu. So that's why penting untuk kita establish static calibration ni. Curve static calibration. Pasal sebab kita main dengan measurement. Kita main dengan design of measurement system. So we have to know our measurement system, the specification, the way it works. Okay? Faham setakat tu? Dan kita go ni, kenapa saya stress out kan panjang kat situ? Adalah sebab dia kan. Faham lah. Okay, so ini saya dah cerita tadi. Boleh baca tadi lah. Benda yang sama je saya cerita. Ini pun sama. Saya dah explain tadi. Ni term tadi saya kata static calibration, static sensitivity. Ni key dia, static sensitivity . Key dia static sensitivity. So dia K bold yang tebal, yang bertulisan tebal. So it depends on the location of X. Dan kalau dia straight line, kalau curve tu straight line kalau graph tu straight line, so kita tak risaulah pasal static sensitivity, pasal the value always constant kalau dia straight line. Kalau dia ada curve and then kita agak concern sikit lah dengan kita punya design of measurement system. Tapi again, kita nak dapatkan sensitivity ni, yang paling penting ialah kita buat calibration lah. Kita kena ada calibration kita. Okay, now kita move to the next one is the dynamic calibration. Ini kita biasa untuk alat yang berubah dengan masa. Saya sebutlah contoh tadi, macam pressure sensor. Ada dua jenis, satu pressure sensor yang static, macam dekat pump minyak. Ada satu lagi sensor pressure yang dekat oil and gas. Ataupun yang dekat ni lah, yang dekat pipeline. Tapi yang dekat pipeline, pipe air ni biasa kita anggap sebagai static je. Sebab air dalam tu tak berubah banyak pun pressure dia. Kecuali kalau ada pipe pecah, then dia akan drop. Tapi tu pun kita tak adalah kita nak concern sangat kecepatan dia drop air tu. Maknanya kita nampak dia drop cukup lah. Tapi kalau macam di dalam oil and gas in the plant, it's very important for us to measure how rapid the pressure change. Dia pressure tu dia meningkat dengan cepat, menurun dengan cepat. It's very important for us to measure that changes, because it will either it will cause the fatigue to the pipe. Kalau dia meningkat cepat, lepas tu turun lagi, pressure naik, lepas tu turun dengan cepat. Kalau kita tak dapat capture the changes, kita mungkin kita terlepas pandang stres yang dialami oleh pipe tu. Kita nampak pipe tu tetap macam tu kan. Tapi sebenarnya pipe tu dia sedang menahan pressure dalam tu. Dia tengah menahan pressure dalam dia tu. Nampak macam tak gerak kan, tapi sebenarnya dia tengah menahan. So dia agak bila dia kembang lepas tu, lama-lama dia tak boleh nak tahan, dia pecah. So that's why kalau dalam kilang very important to have fast sensitivity lah kita kata. Salah buat term saya pakai. Fast measurement. Fast response. Tu yang tepatnya fast response. Fast response sensor. Fast response pressure sensor untuk pipelines.
Very important. Jadi untuk fast response sensor ni, untuk pressure ke, untuk strain ke, untuk temperature ke, dia mesti ada dynamic calibrations. Sebab dia apa? Sebab dia key dia sini. Dia time dependence. Okay. So untuk dynamic calibration ni kita buat calibration dengan cara kita bagi dia ni. Kita bagi dia sinusoidal signal. Kita bagi signal yang vibrate. Yang ni sinusoidal signal macam ni ya. Macam ni. Ni. Ni sinusoidal lah. Kan? Dulu kita belajar masa dalam AdMath tu kita belajar macam ni kan. Kalau saya tweak sikit, kita dapat graf macam ni. Kan? Ni graf apa ni? Ni graf apa? Siapa ingat graf apa ni? Cos kan? Cosine. Kan? Kita ingat ni AdMath ni. Kalau graf macam ni? Ni graf sine kan? Kan? Graf sine. Ni kita belajar dululah masa dalam AdMath tu. Tapi kalau graf yang macam ni, kalau graf tu bergerak macam ni kan, apa habis kan, kita tahu pun dia ni sinusoidal ke, dia sine ke, dia cos ke. So ini kita panggil sinusoidal signal. Ataupun kita bagi dia input signal dia, kita bagi dia input dalam bentuk step input. Tu. Okay. Bukan, ni bukan step input, ni pulse. Ini pulse lah. Kita bagi pulse. Lepas tu kita tengoklah kita bagi pulse dekat sensor kita. Dapat tak sensor kita capture that pulse? Sebab pulse ni dia fast changing. Tu pulse. Tadi sinusoidal. Tadi tu ni sinusoidal. Okay, ni pulse. Satu lagi signal step. Kita bagi dia step. Step up, step down. Step up, step down. So ada 3 jenis yang saya tunjuk kat sini. Pertama sinusoidal, yang kedua pulse, yang ketiga step signal. Okay. Kita bagi input ni, kita tengok dekat kita punya sensor, dapat tak sensor kita ni capture kita punya signal ni. Okay. Nanti dalam laboratory saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat calibration lah. Macam mana kita nak bagi sinusoidal signal, macam mana kita nak bagi pulse signal, macam mana kita nak bagi step signal. Okay. Baik. Okay. Now kita go pada now kita masuk pada calculation lah. Tadi calculation AdMath sikit. Sekarang ni just simple calculation tapi require a lot of understanding. Very deep understanding. Dan tolong tengok betul-betul term-term. Sekali lagi saya tegaskan, terminology, the understanding of the terminology is very very important. Saya cakap banyak kali ni saya sebut. Understanding dan dia punya memorization lah. I want you to memorize lah. You don't have to memorize words by words, but at least you can explain pun dah cukup memuaskan hati saya. So error ni apa? Error. Padahal ni mengganggu lah. Tak cantik. Yang merah macam ni. So apa tu error? Error ialah how much the value different from the true value. The exact value called true value. Okay. Exact value ni value yang tepat lah. Dekat dalam dunia ni ada tak bacaan yang tepat lah. Kalau macam panjang kan, panjang apa bacaan yang tepat untuk panjang sebenarnya? Kita tak tahu. Kalau perasan, the length is actually a relative measurement. Length ni sebenarnya length. Kita kata 1 meter. 1 meter berbanding apa sebenarnya? Kan? So what is true value for 1 meter actually? How can you sure? Kalau kita sekarang ni kita kata pembaris lah. Berbanding pembaris lah. Pembaris pun kita anggap
pembaris 1 meter pembaris tu kita anggap itulah reference kita. Itulah yang tepatnya, itulah true value. Sebenarnya yang 1 meter yang tepat ialah satu panjang yang dalam museum di UK tu. Dia punya satu cube lah. Itulah the first reference. Yang pembaris ni dia ukur based on that one lah. Macam berat juga. Weight 1 kilogram. 1 kilogram apa sebenarnya? Lepas tu zaman dulu kaki. 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki kan. Kaki siapa sebenarnya? Yang 1 kaki tu. Kaki siapa yang diukur sebenarnya? Kalau perasan kan, 1 feet. Dia tengok 1 feet. How long 1 feet? 1 feet tu, tengok 1 feet lah. Ukur kaki awak. Ambil kaki sendiri. Kaki tu, ukur kaki. Ambil pembaris. Tengok 1 feet. Lepas tu ukur kaki. Sama tak dengan kaki kita? Tak sama dengan kaki kita kan? Tapi kita boleh kata sebagai kita boleh agak-agak lah. Kalau kita nak pergi mana-mana, biasa orang tua macam itulah, orang lama yang nak buat rumah, biasa dia ukur kaki tu dengan kaki dia, tapak kaki dia. Ni sekaki, 2 kaki, 3 kaki. Kaki dia. Tapi sebenarnya a bit longer than that lah. Tapi that's the estimation that they do. Tapi ada error lah. Dia gunakan kaki dia sebagai reference tu. So that have an error lah, compared to true value. True 1 feet compared to his feet. Tapi experience people, dia dah boleh agak lah error dia mana. So error tu dia panggil tolerant lah, tolerant dia. Berapa banyak error dia boleh. So kalau ni, how to, dengan kata lain, kita mesti ada cara macam nak kira error tu sendiri. Kita kena establish the way to mention to the audience, to the user. Sebab kadang-kadang kita pakai ni kan, let's say benda ni lah. Ni kan. Setiap kali kita ukur ni, berapa error dia? Ada error tak sebenarnya? Ni kan, atau ada cari pembaris. Cari pembaris. Tengok ada error tak berbanding dengan pembaris. Setiap kali. Kalau kita tengok error is 0, maknanya bagus lah benda ni. Tapi of course dia tak adalah sampai 0 error, dia mesti ada error punya. Kalau tak 0.1, 0.001. Tak pun 0.00001. Tetap ada error. Tak ada benda yang perfect. Cuma besar kecil je error dia tu. So untuk K ni macam nak kira error tu? Error ataupun E, kita kata E kecil ni equal to measured value minus true value. Measured value minus true value. Itu error. Itu terpanggil absolute error. Kalau dia sebenarnya let's say 5 cm. 5 cm. Yang betul-betul 5 cm. Lepas tu kita gunakan vernier caliper ni, kita measure. Tengok 5.1. Kita kan. Tulis ya. So E, kita gunakan vernier caliper, kita tengok, kita measure 5.1 cm. Apa tulisan saya buruk sangat ni. Padam. 5.1 cm. Kita measure pakai vernier caliper ni. Berbanding dengan 5 cm yang true value, yang true. So dia punya absolute dia equal to 0.1 cm. Itu absolute error. Error yang tepat. Absolute error. Kalau perasan saya buat tu, tengok cara penulisan saya. Bila saya buat 5.1 cm, yang satu lagi tu saya buat 5.0. Saya tak letak 5, saya letak 5.0. Sebab apa? Sebab saya nak make sure that significant number is same. Kalau saya letak situ E equal to 5.12 cm minus 5.00 cm. Sebab saya nak make sure that significant number dia sama. Okay. Adalah sebab macam tu. Ada sebab dia. Now we move to the next one is relative accuracy. A. So A, relative accuracy dia, ketepatan, kita panggil peratus ketepatan dia, sama dengan absolute E tu. Kita buang, kalau ada positif negatif, kita buanglah. Absolute, apa tu kita panggil absolute tu, bahagi dengan reference value. Reference value nanti kita akan beritahu apa itu reference value, kali dengan 100. Dulu orang cakap reference value ni sama dengan true value.
Bukan. Reference value bukan true value. Bukan. Reference value nanti saya akan tunjuk nanti. Ada dia punya calculation dia. Reference value. Okay. So, kita pergi dulu. Nanti kita akan tunjuk. Tapi ingatlah, maknanya sekarang ni error ni tak kisah apa-apa error pun. Dia ada banyak. Dia ada accuracy error, dia ada repetition error, dia ada linearity error, dia ada hysteresis error, banyak jenis error. Tapi all these errors konsep dia sama. Magic value okay, minus true value. Itu dia punya. Lepas tu kalau dia punya percentage dia macam ni lah. Absolute value over relative value times 100. So you get the percentage of apa nama kita panggil relative accuracy. Now kita tengok. Tadi kita tengok error secara general. Now kita tengok details of error. Okay. Kita tengok details of error. Ada banyak error. Okay. Kita ada random error, systematic error. Okay. Penting untuk kita kenal pasti the random error and also the saya tengok siap tu. Okay. Random error dan systematic error. Very important for us to understand this one. Okay, pertama random error. Apa itu random error? Ialah is a measure of random variation. Perubahan yang random variation. Of course bila kita buat measurement, dia akan always ada random error. Cuma variation itu besar kecil lah. Macam case kalau saya ulang balik, kalau saya tengok balik, saya ulang balik yang calibration curve ni. Mana calibration curve? Dah terlebih lah. Sorry. Ni. Kalau tengok calibration curve ni yang kita tunjuk tadi, kalau tengok ni memang dia ada random error. Dia ada berbandingkan dengan yang center line tu, dia ada random changes. Cuma bezanya untuk case ni kecil lah. Beza dia punya random error tu kecil lah. Tak besar mana. Okay. Ada case memang dia terlalu besar. So that's mean ada masalah dari sudut dia punya accuracy lah. Itu contoh. Okay. So random error always happen anywhere. Only different is small or big error. Now we go to the systematic error. Systematic error ni offset. Dia offset berbanding dengan true value. Okay. For example, true value kat sini. Saya suka graf, saya suka guna graf ni. Ni y, x. So dia punya let's say true value kat sini ni true value. So bila kita buat measurement, kita ambil data x, lepas tu kita tengok y. Kita dapati, so what happen is we see that the value always happening up here. Always happening up here. Dia ada kat sini. So bila kita plot garis, kita gariskan dia balik, kita buat garisan. It have some sort of offset. Ada offset value. Dia ada beza di antara yang true value dengan apa ni kita panggil ni kita panggil true. Ini true. Okay. Yang biru tu true. Yang ni, yang hitam ni measured. Ini kita measure. Yang hitam tu kita measure, yang biru kita true value. Kita dapati after kita measure, dia consistently appear at one line above than true value. Dia macam ada bias sikit, dia ada offset sikit. So itu maksudnya measurement kita dipengaruhi oleh systematic error. Untuk kes ni senang. Pasal kita tahu dia berubah. Kita hanya cari je apa benda yang error tu. Apa benda yang systematic error tu. Kita buang je error tu, dia akan balik asal, bawah balik. Tapi cumanya kadang-kadang kita tak boleh nak buang error ni. Kadang-kadang kalau tak nak buang, kalau dia permanent kat situ, kita kena naikkan true value lah.
kita kena ambil kira error dan true value. Jadi true value kita akan naikkan supaya dia sama macam yang measurement. So tu caralah, tu macam cara lah sebenarnya. Tapi nak beritahunya ada dua jenis error. Satu random susah sikit buat. Yang kedua adalah systematic error. Okay. Yang menariknya random error ni dia ada kaitan dengan noise. So the larger the noise, the more the noise, the more the random error lah. Tu biasalah, biasa berlaku lah. Saya suka kaitkan measurement kita ni dengan measurement ni dengan cerita-cerita sebenar, kes-kes sebenar yang berlaku. Saya rasa tak ramai orang yang tahu pasal benda ni. Sebab you rasa tak cerita pun dekat sekolahan. Ada kes random error ni sebenarnya bukan random error. Dia adalah signal tu sendiri. Contoh kalau yang di dalam kita nak tengok kosmos ataupun tengok astrofizik, tengok bintang. Sebenarnya kalau kita nampak bintang, kita tengok langit nampak bintang. Cuba kalau kita tengok yang tempat tak ada bintang. Kan kawasan bintang nampak banyak bintang. Mula-mula kalau kita tengok ke langit, apa first kita nampak? Nampak bulan. Baru kita nampak planet sebab ni dua benda yang paling terang. Tapi kalau kita tengok lagi lama, kita akan nampak bintang-bintang. Kita akan nampak lagi kita termenung tengok lama, tak akan nampak bintang-bintang tu berkelipan. Tapi cuba ambil bahagian yang tak ada bintang. Cari bintang, lepas tu ni kena tengok teleskop lah. Tengok yang tak ada bintang, tengok kawasan yang tak ada bintang. Kalau tengok lama lagi, kita sebenarnya akan dapat tengok galaksi sebenarnya. Galaksi yang berterabur. Lepas tu cuba tengok lagi di celah-celah galaksi tu. Apa yang kita nampak? Kita akan nampak background. Kita akan nampak background of kita panggil tinggalan kepada Big Bang. Macam mana kita tengok? Maksudnya dalam penglihatan kita pada langit, yang kita nampak ialah light, cahaya. Kita nampak cahaya kan makin lama kita duduk dalam gelap, makin cerah kita nampak kan. Sebab mata kita cuba kumpul cahaya tu. Mata kita kumpul cahaya. Dan sebab makin lama kita duduk dalam gelap, makin lama makin cerah kita nampak. Pasal makin lama mata kita dah boleh capture. Sama juga macam kita tengok langit. Kita tengok langit kan. Makin lama kita tengok langit, makin nampak kita pada bintang-bintang, makin nampak kita pada galaksi-galaksi. Lebih tu kalau pakai mata. Kalau kita pakai teleskop, lagi nampak banyak lah. Dan kalau kita pakai teleskop yang lagi complicated, yang lagi besar, makin banyak lah kita nampak. So, satu saintis dekat tak salah di Europe lah, saya tak ingat nama dia. Apa dia buat? Dia cuba tengok langit ni pada kawasan yang sebab dia kata kalau Big Bang berlaku, sebenarnya sebelum pada orang ni buat kajian, ada orang keluarkan satu result. Dia beritahu kalau Big Bang kan letupan bang. So mesti dia mengeluarkan cahaya kan. So cahaya ni kita boleh tengok lah bila kita tengok langit tu, kita boleh nampak sebenarnya hasil tinggalan cahaya tu sendiri. Hasil daripada tu dalam bentuk suhu changes of heat suhu. Jadinya lepas pada keluar daripada orang sains keluar tu, dan keluarlah dua orang ni cuba tengok langit, dia cuba ukur benda tu, cuba measure benda tu lah, cuba measure cahaya tu, kesan tinggalan tu. Apa dia buat? Dia letak dia punya disk, dia pakai disk lah, dia tengok, dia letak dekat langit, duduk kan, nampak dia letak ni. Lepas tu dia kata tak ada apa pun, dia kata tak nampak apa pun, nampak ni je, nampak yang nampak noise je kan. Saya tak pasti dulu you all pernah tengok TV lama tak? TV lama kan dia ada kan, dia hitam putih kan. Tak tahu zaman you ada tak? Siapa sini pernah tengok TV lama? TV yang zaman-zaman dulu, yang bila tak ada signal tu dia keluar kan. Dia ada macam hissing sound, lepas tu black and white dot tu kan. Itu yang dia orang nampak. Dia tak dia punya disk tu, tengok kat langit kan. Dia capture data, tengok tak ada apa pun.
noise dia ni. Lepas tu bila dia ambil data tu, dia masuk dalam komputer, dia plot balik noise tu. Rupanya bukan noise. Rupanya bukan noise. Rupanya yang dia nampak tu sebenarnya ialah hasil tinggalan daripada Big Bang. Kesan letupan Big Bang tu dia boleh nampak lah betul. Sebab bila noise tu bila dia tengok rupanya dia nampak macam okey, saya boleh tunjuk Ni sebenarnya ni ini sampingan je ni, sampingan je. Wave background. Okey. Okey, saya share gambar ni, gambar yang dia orang nampak Okey, ni. Nampak tak? Dia nampak benda ni lah. Dia nampak ni. Ni contoh dia nampak. Dia nampak benda ni. So bila dia tengok balik noise tu, rupanya dia nampak ada kawasan yang panas, ada kawasan yang sejuk, ada kawasan yang panas, ada yang sangat panas kan. Dia plot balik. Rupanya inilah dia sebenarnya kesan tinggalan daripada Big Bang. So yang kesan yang red dot ni sebenarnya adalah kawasan-kawasan di mana kat situ bermulanya ada galaksi bermula, tempat bermulanya mungkin kita galaksi gugusan bintang kan. So hasil dia kat situ lah. Yang kawasan sejuk ni tak ada apa-apa, yang tak berlaku apa-apa. So rupanya dia dapat tengok rupanya inilah klasik case di mana noise tu sendiri adalah signal. Very important signal. Tak pasal-pasal yang dua orang yang buat kajian, yang measure benda ni dapat Nobel Prize. Pasal dia capture data ni. Kan. So tak je nak beritahu lah. Sebenarnya bukan sembarangan tau kita tengok noise ni. Measurement tu very important. Bukan calang-calang lah awak belajar benda ni sebenarnya. Rupa black hole tu. Mana kita nampak black hole? Tak ada orang boleh nampak black hole. Dah nama black hole yang kita tak nampak. There's no one ever see the black hole. And no one ever see that, but they know the location of black hole. Sini awak tanya pasal black hole. Macam mana dia tengok? Macam mana dia tahu black hole ada kat situ? Macam mana dia tahu black hole ada kat situ? Ni kalau kat kelas ni saya lukis ni. So black hole ni kita ambil, kalau kita ambil mikroskop, kita tengok dengan cahaya, memang takkan nampak. Itu 2 tahun lepas dia pernah capture gambar black hole, tapi itu sebenarnya bukan image yang sebenar, image generated image. Dia ambil kat sini dia ambil tu. Lepas tu dia pun gabungkan gambar tu, dapatlah satu bentuk, dia gambarkan bentuk black hole. Itu yang dipublish last 2 years. Black hole. Tapi sebenarnya nobody can see the black hole, tapi we can see the effect caused by the black hole. Kalau kita tengok Bima Sakti, kalau kita tengok dalam kita punya Milky Way, ni ada kaitan dengan measurement ni. Kita tengok Milky Way, cari awak, saya rasa kau boleh tengok ada apps kan, tengok apps komputer dalam you punya phone tu, cari apps yang tengok bintang malam, cari mana Milky Way. Awak tengok Milky Way, sebabkan kita ni berada di, kalau Milky Way ni spiral punya shape. Kita berada di hujung di hujung spiral tu. So disebabkan kita berada di hujung spiral, kita boleh nampak tengah-tengah pada Milky Way tu. So kita nampaklah Milky Way tu bentuk macam tu. Tengok ada apps bentuk Milky Way. Mungkin saya boleh tunjuk sikit Milky Way. Nampak Saya structure ni saya share lain. So
ni kita nampak Milky Way ni. Ni gambar ni. Gambar ni. Sorry, dah lain. Ni Milky Way, nampak Milky Way ni. Ni Milky Way ni, kita nampak ni. Kalau kita tengok kat tengah-tengah, ni tengah-tengah center. Ni center Milky Way ni. Okay. Dekat tengah ni, kalau kita tengok dengan mikroskop tengah-tengah ni, kita akan nampak ada banyak bintang yang dia bergerak macam ni. Dia bergerak itu. Dia tiba-tiba dia dia betul. Dia steady dia bergerak. Dia pun satu tempat dia pusing macam ni. Lepas tu tengok bintang lain pula. Dia pun tengok pusing. Sampai satu tempat dia macam slingshot lah. Dia macam ada slingshot, berlaku slingshot. So bila dia tengok banyak bintang dekat tengah-tengah Milky Way tu, banyak stars dalam keadaan slingshot. Slingshot compared to something we don't know, nobody see what is yang buat slingshot. Tahu kan slingshot kan? Boleh tengok dalam cerita Interstellar, macam mana Interstellar tu berlaku. Macam mana dia nak lepaskan diri daripada black hole, dia buat slingshot keliling dia. So saintis bila dia tengok kat tengah-tengah Milky Way tu, dia nampak banyak bintang berlaku slingshot movement. Banyak berlaku slingshot movement. Lagi laju slingshot tu, lagi besarlah black hole yang ada. So that's how they estimate, they calculate the size of black hole by looking at how much the star doing the slingshot movement. Slingshot. Saya tulis sini. Slingshot. Slingshot. Slingshot dia berlaku. Dia macam ni lah, macam matahari kita lah. Matahari kita steady kan movement, bergerak di keliling matahari steady, pasal kita memang tak kita steady je, orbit kita steady je. Tapi kalau comet kan dia merentasi kita punya sistem suria, sampai kat matahari dia akan berpusing. Dia akan buat satu slingshot di keliling matahari. Dia akan buat satu slingshot di keliling matahari, dia pergi semula. Dulu ada komet Halley. Komet Halley pun sama. Komet Halley, dia pergi kat matahari, dia buat slingshot kat matahari. Lepas tu dia pergilah keluar daripada Bima Sakti, kita punya sistem suria kita. Bukan Bima Sakti, sistem suria kita. Lepas tu dia balik semula. Lepas dia buat slingshot dengan bintang lain pula. Dia balik semula masuk ke dalam kita punya ni. So itulah cerita pasal Halley, Comet Halley. Banyaklah, maknanya that's how we measure, we look at the objects in the night skies by looking at how stars behave. Macam nak tengok how stars behave ni, tengok cahaya dia, tengok light dia. Kita tengok dengan mengukur cahaya dia. Kita tak boleh tengok fizikal dia, tak boleh guna pembaris. Kita hanya tengok cahaya dia. So that's how it happen lah. Tengok black hole, tengok banyak lagi benda yang saya boleh gunakan sebagai cerita lah dalam kelas kita ni. Saja nak hilangkan boring-boring dengar kan. Kita cerita pasal benda ni lah. Menarik juga sebenarnya. It's very very interesting field of study lah. Tapi berkenaan dengan black hole tadi, fun fact pula. Dekat tengah-tengah Milky Way, dekat center of the galaxy, there will be always have a very very large black hole. That is why Milky Way dia spiral, dia pusing. Maka dia mengelilingi a massive high density object. Black hole ni high density object tau. Maksudnya saiz dia kecil je tapi berat. Dia macam kita tengok bumi kita ni, bayangkan bumi kita ni kita cram kan dengan banyak objek dalam bumi kita ni, kita cram kan jadi sebesar biji kacang. So berat sama tapi saiz kecil. That's why jadi very very dense object. So dekat center of the Milky Way memang akan ada center of galaxy, any galaxy memang akan ada satu black hole yang besar lah.
Bukan satu, 234. Banyak. 234. Okay, enough about that one. Kita sambung pada kita punya kita punya ni lah lecture kita. Tadi mana saya punya ni. Okay. Baik. Dari mana? Random test ni. Ni pasal cerita pasal noise. Nak cerita pasal random je. Nak beritahunya random signal. Not only a random signal. It can be a signal itself. Kalau kita betul-betul betul-betul check. Betul-betul check. Tapi kalau kita dalam masa kita buat experimental plan tu, masa kita buat experimental plan tu, kita dah plan siap, kita memang nak measure benda tu. Kita tahulah benda tu, kita tak adalah kita nak tengok benda lain. Kita dah tahulah kita nak measure apa. Tapi for case of yang tadi dalam tadi, dia memang nak measure background. Memang nak measure background. Tu that's why dia letak disk macam tu. So, okay, balik pada ni. So, okay, habis bab random tadi, random test dengan random error dengan systematic error. Okay. Now kita tengok pada ni. Macam mana kita nak tengok status of error tu sendiri. Okay. Mana kita tengok status error tu sendiri. Kalau tengok gambar ni, kalau tengok pada mana ni, saya tengok ni kita punya. Tengok kita punya, ni warna hitam tak best. Tukar colour lain. Warna merah. Tu tengok pada dot-dot ni. Tengok ada dot-dot ni. Dot-dot ni semua. Tengok pada dot ni. Ini adalah measurement kita tau. Measurement kita. Tengok how scatter the measurement tu. Kalau dia scatter besar, maksud dia suffer from the random error. Okay. Kalau dia kecil dia punya apa nama, scatter dia tu, nipis je scatter dia tu, berbanding dengan straight line tu, berbandingkan dengan line tengah ni. So maksudnya dia random error dia kecil lah. So kalau random error kecil, kita panggil high repeatability ataupun precise, high precision. Okay. Maknanya the precision is the measure of repeatability. Kalau high precision, that mean that test is repeatable. Maknanya kita boleh repeat test tu. Kalau kita nampak data tu scatter besar, maknanya dia low repeatability. Maknanya precision tu very low dan kita tak boleh nak repeat pun. Kalau kita repeat pun dia jadi teruk lah bacaan dia. So kita kena tengok baliklah methods kita buat test tu. Mungkin ada kesilapan test kita. Mungkin material yang kita pakai untuk testing tu tak betul. Tu kita kena check. So that's how the random error tells us. Then ada soalan lain saya tengok dalam chat tu. Syafiq tanya, kiranya nebula M72 itu wujud lah doktor? Nebula wujud. Tapi tak apalah, nanti kita bincang kemudian lah. Yang soalan daripada Syafiq. Kita bincang ni dulu. Kan tak habis cerita kita ni. So yang ni pasal repeatability ni. So maknanya the high random error, maksudnya dia akan jadi, maknanya menunjukkan bahawa kita punya bacaan tu tak boleh repeat lah. Susah nak repeat. Dan dia tengok pada systematic error, nampak dalam gambar ni nampak dia ada systematic error. So systematic error lah. So dia ada systematic error ni. Systematic error. So systematic error ni maksud dia accuracy lah. Accuracy dia lari. Ketepatan dia. Accuracy ni dia precise. Dia precise. Tepat, dia punya precise. Precision tinggi. Tapi accuracy dia ada masalah sebabkan ada systematic error. Ada systematic error. So untuk case ni kalau jenis senang lah, kita just buang dia error, kita kena pasti kat mana error tu, jadi accurate balik lah. Tapi maksudnya kalau tinggi systematic error, accuracy dia rendah. Okay. So kita tengok statement ni. Statement ni, high precision infers the lower random error. Okay. Ataupun kita balikkan dia,
random error kecil, high precision. Tapi kalau accuracy, okay, accuracy ni dia ada dua. Sama ada kalau accuracy tu low, sama ada dia berlaku systematic error ataupun dia ada masalah random error. Dua-dua ni memberikan masalah dari sudut accuracy. Tapi kalau macam sebut je lah, kalau dia systematic error, kita buang je lah systematic error tu. InsyaAllah dia akan accurate balik. Tapi kalau random error, tak boleh seperti buang, tak nak buang. Memang tak nak buang. Kalau systematic error kita boleh buang. Itu senang. Tapi systematic error dengan random error, dia akan menjejaskan accuracy, ketepatan kita punya bacaan. So, okay. Sorry. Okay. So, ini gambaran accuracy dengan precision. So, ini high accuracy. Bukan, high precision, precise, but have systematic error. So, low accuracy, high precision. Ini high precision, high accuracy. Yang ni dua-dua tak ada, dua-dua jam. Tak accurate pun ya, tak precise pun ya. Dalam kata lain, dia ada, nak kata dia ada systematic error pun betul ni. Dia systematic error ni. Dia punya jarak ni konsisten je. Tapi tak boleh kata dia tu. Sorry, padam. Dia tak boleh kata dia systematic error ni walaupun jarak dia sama ni. Sebab dia scatter. Dia scatter keluar. Dia scatter kat sini. Dia bukan systematic error ni. Ni memang jam ni. Memang tak tepat langsung. Random error tu. random error tu. So, kalau kes macam ni, macam ni, dia okey ni sebenarnya. Dia kalau macam ni okey. Cuma kita kena pasti kat mana sebenarnya dia punya systematic error tu. Jumpa systematic error dia, insyaAllah kita boleh dapatkan ketepatan dia tu. Okay. Dan kita akan tengok pada elemen of error. Kita ada banyak, ada 5 yang kita akan fokuskan kepada kita punya pembincangan kita dalam subjek ni. Pertama, kita ada hysteresis error, kita ada linearity error, sensitivity error, zero shift error dan repeatability error. Ni 5 yang kita akan tengok lah. Dalam test biasanya saya akan banyak pakai linearity error dengan hysteresis error. Okay. Dua tu lah. Sebab dia lebih kurang itu. Nanti kita akan ceritakan satu-satu lah pasal error-error ni. Pertama, hysteresis. Apa itu hysteresis? Ialah bila output measurement dia terlampau bergantung kepada measurement yang sebelumnya. Apa tu maksud dia? Nanti kita tengok. Tapi sebelum kita tengok sebelum kita tengok benda ni, statement ni, kita tengok dulu dia punya pengiraan error dia. U ni, kalau E error. Kalau U ialah uncertainty. U uncertainty. Ketidaktentuan. Dan of course, H tu ialah hysteresis lah. Hysteresis. So, uncertainty equals to Y upscale minus Y downscale. Apa itu upscale atau downscale? Kita tengok. Mana ada gambar tu? Belah tak ada. Tengok contoh ni lah. Kita terbesarkan sikit. Tengok hysteresis ya. Ni. Ni kan dia ada ini kan. Kan dia ada ni. X, Y. Bila kita ambil measurement, mula-mula kita ambil measurement meningkat lah. Kita tingkatkan measurement kita daripada kecil sampai ke besar. Lalu kita observe dia punya output. Bila kita buat measurement, oh cantik dia punya straight line. Dia tak straight line, dia ada curve macam tu. Mana calibration curve dia macam tu, mula-mula sekali.
So kita anggap dia okey lah. Maknanya sekarang ni yang kat bawah ni, yang bahagian bawah ni, yang ni yang area ni nampak macam low sensitivity lah. Yang ni macam high sensitivity. Dia K dia meningkat kat situ. K dia, ingat lagi K dia apa? K tu ialah static sensitivity lah. Turun, rendah. Yang ni, so tu bila kita buat test. Tapi sebenarnya bila kita, ni contoh lah, ni contoh test ni, contoh kita measure pressure. Kita bagi pressure dekat dalam pipe kita, bagi pressure, kita pressurize pipe tu, kita naikkan pressure, tengok bacaan. Pressure meningkat ke tak? Nampak? Kita bagi input, let's say kita bagi 1 bar, kita bagi 1 bar dekat pipe, kita panggil dekat tank, dekat tangki, close tank, kita tutup tangki tu, tutup, kita pump angin, kita pump let's say 1 bar, 1 bar. Lepas tu kita letak gauge dekat ujung sana, kita letak gauge. Gauge pun menunjukkan 1 bar. Mana bagus lah, betul lah, mana betul lah output value tu. Tapi kadang-kadang bila kita bagi 1 bar, gauge ni tunjukkan bacaan lain, mungkin lebih rendah. Okay, forget lah. Tapi bila kita buat measurement, nampak dia meningkat lah, mana betul lah. Dia bagi 1 bar dapat 1 bar. Mungkin bagi 2 bar dapat let's say 1.5 bar kan. Dia rendah sikit kat tengah tu. Tapi the thing is, kita increase value input, gauge kita akan tunjukkan bacaan meningkat juga. Lepas tu, bila kita buat downscale, kita release pula pressure tu. Kita release. Kita buang angin. Apa kita perhatikan, instead of dia turun ikut line ni juga, sepatutnya kalau ikutkan sebenar, ikut line tu lah kan. Sepatutnya. Tapi dia tak turun gitu. Dia turun gini. Dia turun lawan lain. Dia turun lawan lain. Inilah kita katakan sebagai hysteresis error. Kalau yang bagus, measurement yang bagus, kita bagi pressure, dia gauge akan naik lah, gauge akan meningkat lah, gauge akan menunjukkan peningkatan bacaan. Lepas tu bila kita lepaskan pressure, dia turun balik pada line yang sama lah. The best way, dia straight line. The best way, dia sepatutnya yang paling bagusnya, dia macam ni lah, naik, turun, straight line, linear. Tapi masalahnya kalau tu case hysteresis ni, dia naik jalan lain, balik jalan lain. Itu maksudnya kita punya gauge kita tu, kalau case contoh tadi, pressure gauge kita menderita ataupun suffer with hysteresis effect, hysteresis error. So cara kita nak measure dia lah, kita tengok different lah. Kita tengok different ni untuk kat mana, apa aku buat siphon. Dia dah okay, sorry. Dia dah bengong sikit, dia kena rehat tu. So tengok sini, tengok point ni, untuk point ni, ni point ni, kita ambil line, straight line. Okay, depan ni, untuk X ni, kita kata X ni, X1 lah kita kata. Untuk X1 ni, tengok pula different ni. Tengok different dia. Dia ada 2 ni. Dia ada Y1, ada Y2. Dia ada boleh jadi 2 Y. Untuk satu X tu. Sama lah kalau kat sini. Untuk kes ni pun sama. Dia ada Y lain, dia ada Y lain. Untuk X ni, X2. So, kalau kita ambil banyak-banyak, kita plotkan, kita akan nampak maksimum berlaku perbezaan kat mana? Dekat sini kan. So, kita akan nampak kat sini ni ada the maximum. The maximum, paling gemuk lah kita kata. Tempat yang paling gemuk kan di situ. So, itulah yang dikatakan tadi. Itulah yang dikatakan tadi. Ini ni, upscale minus downscale tu Y tu. Y yang atas minus down. So, mana yang upscale? So, Y1 ke Y2 upscale? Y2 downscale. Y1 upscale. Betul betul. Tapi dia tak seperti macam tu. Dia kadang-kadang yang upscale mungkin duduk atas. Mungkin downscale duduk bawah. Bergantung pada measurement kita. Tapi untuk case ni, yang upscale duduk bawah. Yang downscale duduk atas. Tapi whatever it is,
Tolak je upscale, tolak downscale. Mungkin negatif mungkin positif nilai dia. Tapi yang penting uncertainty je paling besar dekat tengah-tengah tu. Yang paling gemuk tu uncertainty paling tinggi. Ni kita panggil absolute uncertainty pasal dia tolak direct. Lepas tu nak tengok percentage dia, ni absolute dia tolak direct value tu. Nak tengok pada percentage dia. Sir. Ya saya. Untuk uncertainty tu, Aha. dia punya upscale tu memang kena tengok dekat yang bahagian paling gemuk je lah kalau dalam test ni. Upscale. Ya. Kalau kita nak tahu uncertainty lah. Kalau kita nak tahu uncertainty tu, uncertainty kat ni. Kalau kita nak tahu uncertainty dekat X1, kita nak tahu uncertainty dekat X1, tolak yang upscale, tolak downscale. Itu uncertainty dekat X1. Kan? Uncertainty dekat X2 lain. Kan? Tapi uncertainty max. Kan? Uncertainty max dekat mana? Okey, faham. Itu dekat gemuk lah. Kan? Dekat tempat gemuk tu yang kita panggil uncertainty max. Okay. So uncertainty max ni lah yang kita gunakan sebagai ni. Ni. Laju awak tanya soalan saya. Baru nak masuk. Tak apa, bagus. So uncertainty max tu kita tengok. Bahagikan dengan RO. Alamak, apa pula RO ni? Apa pula RO ni? RO water ke? Ialah RO ialah full scale output. Ataupun kita buat dengan kata lain FSO, full scale output. Inilah sebenarnya yang saya sebut tadi, reference tadi tu. Reference value. Ini saya undur balik Yang ni. Yang ni. Jadi catat dalam nota tu. Ni. Yang ni. Ni. Reference value ni. Inilah dia. Ada kaitan ni. So kalau case hysteresis tadi, yang ni tadi ialah apa? UH kan? UH divide by hysteresis reference value. Tu kita pergi balik tadi. Pergi balik dekat yang error tadi. Pergi balik. Ni. So sekarang ni RO dia ataupun yang kata lain FSO, full scale output range. Tapi apa itu full scale output range? Tengok balik sini. Dekat graf ni, kat mana output? Y kan? Y kan output kan? Ni Y. Saya guna color lain pula. Kuning lah pula. So Y kan? Ni range je. Ni range je. Ni range je. Ni range. Inilah kita katakan sebagai F. Alamak. Mana pergi sakit. FSO. Range output. Full scale dia. Daripada awal ni sampai sini. Kalau full scale input. Ni pula. Ada case kita pakai FSI. Full scale input. Ada case kita pakai output. Tapi untuk case hysteresis ni, kita ambil FSO. Biasanya orang pakai FSO lah sebenarnya. Tapi bergantung pada soalan. Bergantung soalan. Soalan tanya apa? Soalan cakap based on FSO ke based on FSI. Kalau FSO, simbol dia RO lah, RO. Kalau full scale input, simbol dia RI. Ni. RO. Darab dengan 100, dapat percentage. Okay. Sekarang ni clear? Faham tak? Ada yang tak clear tak? Faham tak tu? I think it's quite clear. Tapi inilah basic fundamental kepada next error nanti. So hysteresis ni dia menggambarkan repeatability of the system. Some hysteresis are normal for any system. Normal. Tapi kalau kita nak kecilkan lah. Nah, kenapa dia berlaku macam ni? Kenapa dia berlaku gemuk tu?
Ini yang saya kata tadi. Sebabkan oleh when output of the measurement system is dependent on the previous value. Okay. Kalau kita buat back to back measurement, kita masukkan contoh kalau tangki, kita masukkan pressure, ambil bacaan, kita release pressure pula. Release pula pressure. Kalau measurement, kalau eksperimen jenis macam ni, biasanya akan ada efek hysteresis. Memang akan ada hysteresis. Pasal dia kembangkan tank tu, lepas tu dia release balik. Dia proses pengembangan tank tu, dia akan bagi efek dekat measurement yang selepas tu. Biasa itulah. So, cara nak elakkan error macam ni, instead of kita buat measurement, kita buat increasing pressure, kita buat random measurement. Kita buat random measurement. Kita bukan buat measurement increase, naikkan value sikit-sikit. Kita buat measurement, kita buat random je. Kita buat measurement random. Tapi biasa measurement random ni susah nak buat lah. Biasa random ni susah nak buat. Dia untuk case tank tadi susah nak buat. Pasal kalau kita nak measure pressure tank, kita mesti nak kena pressurize. Takkan kita nak pressure, ambil bacaan, lepas tu di-pressure balik. Lepas tu pressure sekali lagi, ambil bacaan pula. Jadi orang tak macam lah. Janganlah orang buat, kan kalau kat kilang kan, kalau kita kat kilang, kita kosongkan tank, kita buat bagi pressure. Lepas tu ambil measurement. Lepas tu kita release pressure balik. Lepas tu, kita ambil, kita increase pula pressure. Masukkan pressure tapi besar sikit. Lepas tu ambil measurement. Jadi dia macam bazir masa. Baik kita just masukkan pressure sikit, ambil measurement. Masukkan sikit, ambil measurement. Baik buat macam tu kan. So itu yang berlaku dekat kilang pun. Tapi masalah kalau buat test macam ni, dia akan suffer dengan hysteresis lah. So ada kebaikan dan kekurangan, pro and con lah. Tersasul. Eksperimen plan yang kita buat tu, dia ada pro and con dia, ada akibat dia. Kadang-kadang boleh mengakibat hysteresis. Kadang-kadang kita nak avoid hysteresis ni, menyebabkan masa yang kita ambil untuk measurement tu lama pula. So bergantung pada kebijaksanaan kita lah, sebagai orang yang akan technical people yang akan buat benda ni. Okay, seterusnya ialah kita cuba habiskan linearity error ni secepat mungkin sebelum pukul 12. Okay, so linearity sama. Linearity ni kalau saya balik pada graf tadi, graf yang second graph pula. Okay, tengok graf ni besarkan graf ni. Kalau tengok sini, sama case, sorry, dia ada drawing lain. Sama case, sama case dengan tadi, dia ada straight line. Lepas tu ni straight line tu dia punya trend yang sebenar, tapi measurement kita macam ni. Nampak macam ada variation lah. Dia lagi-lagi sikit. Contoh lagi. So measurement kita macam straight line tapi dia scatter lah. Ni because of random error lah. Tapi dia bacaan dia okey je. Cuma ada random error sikit. Okay. So macam mana kita nak tengok error dia? Kalau kita balik pada tadi yang case hysteresis error, nak tengok absolute error dia, kita tengok kat bahagian paling max, paling gemuk dia. So kalau kita tengok yang tu bandingkan yang ni, so untuk case macam ni samalah. Kalau kita nak tengok linearity error, tengok dia panggil uncertainty, U untuk linearity, UL, uncertainty untuk linearity, tengok yang paling max lah. Kita ni macam ni betul lah, dia on the spot, on the dot, dekat atas line. Ni pun atas line, ni pun atas line. Ni okey ni atas line. Ni ada error sikit, ni ada error sikit, ni ada error sikit, ni ada error sikit. Yang ni ada banyak ni. Ni ada error banyak ni. So dekat max ni, so U max, UL max. Dekat sini dekat area ni. Dekat area tu. So ambil bacaan dia yang measured. Ni yang measured L minus dengan U. Tak adalah. Kita tak panggil U lah. U ni uncertainty kan. Kita ambil X lah. X. So X value. So sorry. Maafkan saya silap.
So cara uncertainty dia sama dengan UL sama dengan X. X tu X X1 minus dengan X lah. X ni true value bagi T true. T true. X true. Okay. Yang ni X yang ni ni X1. X1. Yang jauh tu, yang maksimum tu. So ni adalah max. Okay. So kita balik pada yang ni, tengok pada yang linearity pula. Sama kita tadi. So tengok So ni uncertainty sama dengan YX tolak dengan saya terbalik lah. Sorry. Mana yang kita tak kisah pun sebenarnya. Yang ni kalau kat ni true value. Yang ni linearity error. Sebenarnya whatever it is, tak kisahlah. Lokasi mana-mana pun saya rasa okey je kot. Sebab dia yang bezanya pun positif negatif je. Tapi value dia sama, tahap kejauhan daripada yang kita measure dengan yang penting tahap jauh mana, betapa banyak deviation between dia punya nilai yang kita measure dengan nilai sebenar. Itu yang penting sebenarnya. So yang tu kita ambil kat sini. Ni kita bagi dengan dia. Tengok RO ialah full scale output. Okay, full scale output. Okay. Tapi untuk nak senang lah. Untuk senang untuk kes ni better ambil guna equation lah. Maknanya lepas dah balik ni lah. Sebab saya nak bagi konsisten. Sebenarnya tak kisah pun mana-mana, tapi nak bagi konsisten lah. Nak bagi konsisten. So X1 minus X minus dengan X1 lah. X true value minus dengan X1. Okay, itu kita dapat uncertainty dia. Okay. Untuk case ni yang downscale minus upscale kan. Untuk case untuk case hysteresis. Tapi untuk case ni true value minus dengan measured value. Measured value. Okay, so dapatlah kita linearity error. Lepas tu dapat kira uncertainty dia. Ingat uncertainty always ambil max. And then kita pergi pada repeatability. So how to measure repeatability? Ni statistik sikit. Ada statistik sikit untuk ni, untuk kira percentage of uncertainty ni, kita kena calculate standard deviation. Nanti saya akan bagi, kalau dalam exam saya akan bagilah standard deviation tu. Okay, cara nak calculate standard deviation, saya akan bagi equation dia. Okay, lepas tu cara dia ialah ni lah. Ambil equation ni, 2 darab dengan standard deviation, bagikan dengan full scale output kali 100. Dapatlah repeatability punya error calculation. Okay. Then range. Ni range tadi lah. Range ni saya cari cerita sebenarnya. Saya cerita dah ni. Saya cerita dah. Ni. Ni. So kalau full range output FSO yang kira bahagian Y, kalau full scale input yang X, kita cerita lah tu. So, tak apalah baca balik nanti. Pun samalah, ni contoh je. So tak ada masalah, jauh tengoklah balik. So resolution. Ni penting So resolution ialah the smallest scale, the smallest increment untuk bacaan itu diambil. Contoh pembaris tak nak color ni, tak nampak. Dia pakai color merah.
Bukan saya minat merah, tapi memang merah ni lebih nampak dia lebih. So ni range. Ni skill. So skill dia boleh ada banyak lagi ada dalam ni. Okay. So skill ni menunjukkan dia kita punya resolution of measurement kita. Kalau dia boleh kecil lagi ni, kalau kita boleh kita boleh kecilkan lagi. Alamak. Hilang. Kita boleh kecil lagi. Kecil lagi. Maka bertambahlah resolution dia. Tapi again lah benda ni lagi kecil, lagi besar resolution, lagi kecil resolution, okay, lagi kecil increment tu lagi mahal lah tool kita. Lagi rough, lagi kasar dia punya resolution tu, lagi murah lah. Tapi bergantung pada kita lah, kita nak measure apa. Kalau kita nak measure yang kecil, yang halus, carilah yang resolution itu apa, kecil je. Kecil. Okay. So in term of measurement system, resolution, the small scale increment or least count, less significant digit of the output indicator. Itu maksudnya resolution. So resolution tinggi apa maksud dia? Dia terbalik lah. Kalau resolution tinggi, lagi kecil lah dia punya scale dia. Kalau resolution rendah, mana kasar lah scale dia. Itu terbalik lah. So of course kita kalau nak beli alat, kita beli yang resolution tinggi lah. Tapi of course dia effect di price lah. Okay, then uncertainty lah. Uncertainty dia. Sebenarnya telah cerita tadi uncertainty tadi. Cuma yang sekarang ni uncertainty ni, kita nak tengok uncertainty yang keseluruhan. Okay. Kita ada tadi uncertainty linearity. Kita ada uncertainty hysteresis. Banyak lagi. Kita ada uncertainty daripada yang tadi, kita ada tadi last tadi repeatability. Yang pakai standard deviation tu. Banyak uncertainty. So cara kita nak tengok keseluruhan uncertainty tu, apa kita buat senang aja. So overall uncertainty, okay, sama dengan square of all the uncertainties plus together and square root. Ni. So okay, kalau kita ada, let's say kita ada 3 uncertainty. Contohlah kita ada 3 uncertainty, kita buat macam ni lah. Contohnya kita ada UL, kita ada linearity, kuasa 2. Kita ada apa lagi? Kita ada contohlah kita ada hysteresis. Okay, kuasa 2. Kita ada satu lagi, salah. Let's say kita ada lagi, kita ada apa simbol untuk repeatability tadi? Kita tengok balik. Saya pun lupa kadang. R. Saya dah agak dah ni, R. Repeatability. So let's say lah. So satu lagi R. Kuasa 2. So punca kuasa just square root lah. So dapatlah uncertainty untuk. So kalau kita punya alat tu banyak lagi uncertainty ada banyak lagi uncertainty. So kita kira lah keseluruhan uncertainties tu. So of course the smaller value of uncertainties, the better of your equipment lah, equipment yang you buat tu. So kalau nak beli barang, kalau you nak beli tools untuk company, you tengoklah specification ni. Dulu saya bagi quiz. Saya bagi specification, saya buka Shopee. Saya suruh you cari ni. Vernier caliper. Contohlah dalam kelas saya vernier caliper, tengok uncertainties yang ditulis dalam specification, dalam Shopee ke Lazada ke. Lepas tu saya minta you calculate overall uncertainties untuk alat itu. Lepas tu kita carilah mana uncertainty yang paling kecil. Kalau uncertainty yang paling kecil, itu mana yang let's say lah uncertainties ni dua alat yang sama, tapi uncertainties dia sama. Tengok harga. Kalau harga tu murah, baguslah kita beli yang murah. That's how we deal with this technical compared with the price. Okay. Alright. Habis bahagian error. Saya rasa cukup error saya. Saya jarang bagi kuliah yang straight ni. Tapi nak macam mana kan, kita terpaksa bagi kuliah straight.
Lagipun you kat rumah boleh buat macam-macam. You boleh baring, boleh macam-macam lah. Kalau you tertinggal pun, you tertidur pun, you boleh tengok recording. Saya ada hutang 3 recording termasuk hari ni. Tak apalah. Sekejap, saya nak padam ni. Ni bukan C tau. Ini adalah bracket. Bracket. Okay. Okay. Sebelum saya sambung sikit nanti hari minggu depan, hari Isnin, kita akan sambung dengan statistik. And then untuk hari Rabu, kita akan sambung dengan strain sensor. Jadi strain sensor. Then the next week kita akan ada test lah. Nanti nak habiskan kita bincang pasal test. Saya akan pergi pada standard ni. Saya dah sebut standard ni 2-3 kali pasal standard ni dalam kita punya di awal lecture tadi pun saya ada mention pasal standard, especially yang nak buat calibration tu. Kita ada standards. Itu standards yang ni ASTM, ISO dan sebagainya. Itu standard of methods. Standard methods of calibration. Tapi yang ni standard ni maksud dia standard resolute unit. Sorry, dah lebih pergi dah. Standard unit. So kita ada banyak standard unit lah. Kita ada SI, kita ada American unit. Kita ada okay. Untuk tu dia ada 2. Satu dimension, satu unit. Macam ni. Macam sekejap saya. Ni. Okay, ni unit lah. Ni unit. So dimension dia ni. Ada pakai SI dimension. Meter, kilogram, ada yang pakai sistem ni. Inch, pound mass, Rankine, ampere. So it's depend on standard lah, kita pakai standard apa. Tapi kita kalau di Malaysia ni kita pakai SI unit lah. Kita pakai standard SI. Dalam jawapan saya pun nanti exam, kita pakai SI lah. Saya nak semua SI. So unit ni kita ada banyak lah. Kita ada primary unit, kita ada basic unit, kita ada derivative unit, macam-macam unit lah kita ada. Saya rasa tu dah belajar dalam physics. Derivative unit, kita ada standard unit, kita ada basic unit, fundamental unit. Saya takkan pergi lebih lah, yang ni dah belajar. Cuma yang kita nak tengok ialah SI lah, SI. Dia punya SI unit. Pastikan dia punya you pakai nanti pakai SI. Kita kat sini pakai SI. Dan dulu kita tekankan conversion dulu lah, sama-sama dulu kita tekankan conversion. Tapi zaman sekarang the conversion tu dah tip, dah in your hand dah, dekat tangan dah dia punya conversion. Buka je phone, tekan je conversion unit, tengok tu dapat. So sekarang tak ada masalah lah. Tapi calculation tu you kena tahulah, cara nak manual calculation tu. Saya tak nak lah ajar, tapi benda tu sekarang kita dah dapat banyak yang jenis, dah dapat tip on your hand lah. Dah kat tangan dah boleh dapat calculation dah. Untuk convert daripada unit ke unit. Daripada dimension unit yang lain kepada dimension unit yang lain. Okay, yang ni sekarang, yang ni penting . Yang ni ialah multiplying factors. Yang ni biasa banyak berlaku kesalahan. Kita pakai start daripada sini. Ni. Mega. Ke bawah lah. Biasa ke bawah lah. Lepas tu sini. Sampai sini. Biasa kita sampai sini je. Biasa kita sampai sini je. Sampai sini je sekarang ni. Dunia visible kita sampai situ je. Sampai giga je. Giga. Lepas tu yang paling kecil nano. Giga. Kalau strength. Material strength. Stiffness. Gigapascal. Giga lah, sampai giga lah. Kita jarang sampai tera lah. Iota, zeta jarang lah.
Tapi kalau melibatkan objek-objek di luar angkasa memang sampai iota, zeta, hexa, peta semualah. Tapi yang kalau kita ni biasa pakai giga ke bawah dan nano ke atas. Tapi kena ingatlah dia punya multiple value ni yang nak kena guna. Dalam jawapan saya tak stres sangat menggunakan benda ni. Sama nak menggunakan multiple ke ataupun kita pakai 0.0. Tak kisahlah mana-mana. Tapi yang penting jawapan mesti 3 significant. 3 significant value. 3 significant value. Itu saya nak jawapan akhir. Jawapan akhir mesti 3 significant value. Okey, saya rasa untuk hari ni saya berhenti sampai sini dulu. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum.